Hai, selamat sejahtera. Selamat datang ke video tutorial rahsiatapau.com. Saya Najul Ong dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana anda telah mendapatkan Rahsia Taobao. Dan video tutorial ini dihasilkan dengan tujuan untuk membantu anda untuk memahami proses memborong online dari China dengan lebih teliti dan lebih cepat. Kerana ada banyak perkara, video boleh menunjukkannya dengan jauh lebih baik berbanding dengan meletakkan gambar di dalam e-book itu sendiri. Alright, so di penghujung tutorial ini, tutorial ini akan datang dalam banyak video. Anda akan dapat pertama memborong secara online dari China walaupun kalau anda tidak pandai bahasa Cina. Anda hanya perlukan basic English sahaja untuk memborong online dari China. Janji anda tahu macam mana. Keduanya adalah anda akan dapat membuat carian produk tanpa perlu tahu bahasa Cina. Terdapat dua cara untuk buat benda ni. Pertama, kita boleh search dengan menggunakan software untuk buat translation, atau keduanya anda boleh search guna gambar, dan saya akan tunjukkan kedua-dua caranya untuk anda. Ketiga, anda boleh belajar bagaimana untuk menilai produk di Taobao. Seller di Taobao biasanya dah biasanya sangat bagus. Tetapi kita juga nak elakkan daripada terpaksa deal dengan seller yang kurang professional. Jadi saya akan share dengan anda macam mana caranya untuk menilai mereka, menilai produk dan menilai seller itu sendiri. Setengah produk, yes, di gambarnya nampak cantik. Tetapi bila sampai, anda boleh kena, istilah dia kena kencing lah. Mungkin anda pernah nampak di luar sana, di gambar di Taobao, dia tunjukkan dia menjual kapet. Kapet Arab yang sangat-sangat cantik. Pada harga yang sangat-sangat murah. Jadi kawan ni beli, sekali sampainya itu kapet, saiznya hanya sebesar dompet. Sebab kameranya close shoot kan. Dia shoot zoom in semua, jadi dia nampak besar dalam gambar. Dan kawan tu bila dia membeli, dia tidak merujuk kepada saiz kapet itu sendiri. Jadi dia telah Jadi saya akan share dengan anda macam mana untuk menilai produk di Taobao. Selain itu juga saya akan share dengan anda dua cara untuk anda memborong dari Taobao dan kebaikan dan keburukan setiap cara ini. Saya akan share dengan lebih detail, tetapi secara asasnya satu cara itu lebih banyak kerja tapi murah sikit, satu lagi kurang kerja tapi mahal sedikit. Kita tengoklah di video yang seterusnya ni. Kita akan tengok bagaimana anda boleh chat secara direct dengan seller walaupun jika anda tidak pandai bahasa Cina. Dan hint, saya tidak akan minta kamu guna Google Translate. Basically, ada satu software di luar sana yang application translation dia jauh lebih bagus daripada Google Translate, dan saya akan share macam mana anda boleh gunakan software itu. Next, anda akan dapat mengetahui cara kerja dan proses memborong dari China ke Malaysia. Anda perlu tahu, sebab kalau anda tidak tahu, anda akan pening-pening dan tidak tahu macam mana permainan dia dan semuanya. Jadi anda akan jadi tidak tenang dalam proses memborong. Anda akan tidak boleh tidur malam sebab takut duit hilang dan barang tak sampai dan segala macamnya itu. Dan terakhir sekali, saya akan share dengan anda bagaimana anda boleh membuat tempahan online anda dari China menggunakan Alipay. Alipay adalah satu software untuk membuat pembayaran yang diusahakan oleh Alibaba itu sendiri, dan kita akan menggunakan Alipay sebagai platform pembayaran, tetapi kita akan membayar sama ada melalui kad kredit ataupun Malaysian online banking. Maksudnya kalau anda ada online banking dengan mana-mana bank di Malaysia, anda dah boleh membayar untuk tempahan online anda dari China. So, tidak ada apa yang perlu dirisaukan. Jika anda ada semua di sini, maka anda sudah boleh memborong secara online dari China. Saya mohon supaya anda boleh sediakan senarai barang-barang ini sebelum kita proceed dengan kelas borong, sebab saya nak proses pengalaman memborong anda ini jauh lebih senang dan selesa. Pertama, kalau boleh, mohon sediakan satu laptop. Tidak perlulah laptop yang power ganas mana, laptop biasa pun dah boleh. Ini kerana laptop ini jauh lebih senang sebab skrinnya besar, anda boleh type dengan keyboard dan anda boleh guna mouse. Berbanding dengan guna smartphone ataupun tablet, kadang-kadang dia punya display tu lain dan semua, anda mungkin akan pening.
Keduanya, please sediakan Rahsia Taobao punya ebook. Dia tidak perlulah anda tak perlulah print setiap muka surat tu macam tu, tapi ada ebook untuk dirujuk. Ini kerana video tutorial Rahsia Taobao ni merupakan pengayaan kepada ebook itu sendiri. Okay? Jadi kadang-kadang bila saya tunjukkan informasi di dalam video Rahsia Taobao ni, anda mungkin perlu merujuk kembali kepada ebook untuk memahami apa yang saya sedang buat sebenarnya. Okay? Ebook itu adalah informasi utama. Video tutorial ini merupakan pengayaan kepada ebook tersebut. Contohnya macam bila saya tunjukkan macam mana nak buat pembayaran menggunakan Alipay. Okay, mungkin dalam laptop, mungkin dalam ebook itu agak kurang sesuai untuk ditunjukkan proses macam tu, sebab saya hanya boleh masukkan gambar dan tulis penerangan dia. Mungkin kalau saya buat video dan demokan kepada proses tu, anda boleh belajar dengan lebih pantas. So please sediakan ebook Rahsia Taobao. Dan ketiganya, kalau boleh ada smartphone lah. Saya rasa kita semua ada smartphone. Tapi smartphone anda itu sebaiknya anda sudah install application berikut, iaitu WeChat, Taobao, okay, app Taobao itu sendiri, Alipay dan juga Ali Wang Wang, okay, Ali Wang Wang. Apps ini kita akan gunakan untuk membuat pembayaran di smartphone dan juga untuk chat dengan seller secara direct, okay, walaupun kita tak pandai bahasa Cina. So kalau boleh install, register sebuah account dan biar dia duduk sana sehinggalah apabila video tutorial ini memerlukan anda untuk buka apps ini. Okey, keempat adalah please sediakan internet yang berfungsi. Okey, janganlah yang putus-putus, yang lambat, sebab dia akan menyusahkan proses pembelajaran anda. Anda akan ada banyak benda yang anda akan belajar sehingga mungkin otak anda akan ketepuan, okey, anda akan tepu. Jadi anda tak perlulah menambahkan kecelaruan otak anda dengan menghadapi masalah internet yang tidak berfungsi. Okey. Dan yang terakhir sekali, sediakanlah hati yang tenang kerana kita akan belajar benda baru. Dan bila hati kita tidak tenang, susah kita nak belajar benda yang baru. Alright, so itu saja untuk pengenalan video ni. Saya ucapkan selamat belajar, selamat berkursus dan kita jumpa lagi di video tutorial yang seterusnya. Bye-bye.